Astagfirullahalazim. Banyak betul lah aliran sesat pada masa kini ni, Irfan. Betul kawanku. Sebenarnya ajaran sesat ini sudah berlaku sejak zaman Nabi lagi. Baiklah, apa kata kita bincangkan tentang topik ini? Baiklah, mari kita bincangkan bersama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh pengikut baginda hingga ke hari kiamat. Yang dihormati barisan panel, para guru, sahabat-sahabat serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu pada hari ini. Majlis ilmu seperti ini amat besar manfaatnya kerana ia bukan sahaja menambah pengetahuan, malah menghidupkan hati kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila suatu kaum berkumpul di rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka turunlah sakinah kepadanya, diliputi rahmat, para malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut mereka di sisinya. Riwayat Muslim. Maka insya Allah dengan keberkatan majlis ini kita tergolong dalam kalangan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi memulakan sesi konsep ilmu kita pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya, iaitu Muhammad Irfan bin Hisham, yang akan membawa tajuk Akidah Imamah menurut Syiah Imamiyah. Dan saya Muhammad Haiman bin Muhammad Ashraf akan mengundangkan berkaitan dengan aliran pemikiran Murji'ah. Ya. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan dengan topik saya, iaitu Akidah Imamah menurut Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah atau Ja'fariyah. Tajuk ini amat penting kerana ia berkait rapat dengan isu penyelewengan akidah yang wujud sejak awal sejarah Islam dan masih berterusan hingga ke hari ini. Mengapa kita perlu membincangkannya? Kerana jika umat Islam tersalah memahami isu akidah, ia bukan sekadar soal perbezaan pandangan, tapi boleh menjejaskan pegangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baiklah, siapakah Syiah Imamiyah? Syiah Imamiyah ialah Syiah Imam 12 atau Ja'fariyah, merupakan kumpulan Syiah terbesar di dunia pada hari ini. Malah ia diangkat sebagai mazhab rasmi negara Iran dan mempengaruhi politik, budaya serta pendidikan di sana. Mereka mempunyai kitab rujukan tersendiri seperti Al-Kafi yang dianggap setara dengan kitab hadis utama Ahli Sunnah, walhal ia penuh dengan riwayat dhaif dan palsu. Mereka juga memiliki ulama muktabar dalam kalangan mereka yang dijadikan rujukan. Pokok ajaran mereka ialah konsep imamah, yaitu kepimpinan umat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah, Syiah percaya jawatan ini bukan hasil syura atau pilihan umat, tetapi ia ditentukan oleh Allah melalui nas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, mereka menetapkan kedudukan imam setaraf dengan Nabi. Imam dianggap maksum, tidak melakukan dosa, tidak tersilap, dan meneruskan tugas Nabi dalam memimpin umat. Bahkan ada riwayat dalam kitab mereka yang menggambarkan imam lebih mulia daripada para malaikat. Seterusnya, penolakan terhadap Khulafa Ar-Rasyidin. Syiah Imamiyah menolak pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman serta khalifah selepasnya. Mereka menuduh para sahabat telah merampas hak kepimpinan daripada Sayyidina Ali dan keturunannya. Bagi mereka, hanya ada 12 imam sahaja selepas Nabi SAW, bermula dengan Sayyidina Ali
hingga kepada imam ke-12 yaitu Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar. Mereka percaya imam terakhir ini gaib dan akan muncul kembali sebagai penyelamat akhir zaman. Lebih serius, mereka menjadikan imamah sebagai rukun agama yang paling utama. Menurut mereka, seseorang tidak dianggap muslim sebenar jika tidak beriman dengan konsep imamah ini. Bayangkan, mereka menjadikan iman kepada imam lebih penting daripada iman kepada sahabat, bahkan lebih utama daripada rukun iman yang sebenar. Seterusnya, sejarah kemunculan Syiah. Jika kita menelusuri sejarah, asal-usul Syiah pada awalnya bukanlah aliran teologi. Ia hanyalah sekumpulan sahabat yang menyokong kepimpinan Ali bin Abi Thalib selepas kewafatan Nabi SAW pada tahun 632 Masehi. Namun, beberapa peristiwa besar memperkukuhkan identiti Syiah, antaranya Perang Siffin yang berlaku pada 657 Masehi, peperangan antara Ali dan Muawiyah yang menyebabkan lahirnya golongan Khawarij dan juga kelompok Syiah yang tetap setia kepada Ali. Seterusnya, terjadi Karbala pada tahun 680 Masehi. Tragedi ini merupakan pembunuhan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hussein, oleh tentara Yazid. Peristiwa inilah yang menjadi simbol utama perjuangan Syiah menentang apa yang mereka anggap sebagai kezaliman. Hingga kini, tragedi Karbala dijadikan ritual tahunan mereka. Selain itu, tokoh besar mereka yaitu Imam Ja'far Al-Sadiq. Beliau memainkan peranan penting dalam mengkodifikasikan ajaran Syiah dan melahirkan ramai pengikut. Selepas wafatnya, muncullah konsep 12 imam. Berikutnya, faktor penyelewengan akidah Syiah. Ada beberapa faktor yang membawa kepada penyelewengan ini. Antaranya ialah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, timbul pandangan bahawa Ali lebih layak memimpin karena hubungan darah, bukan karena surah. Seterusnya, pengaruh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah merupakan seorang Yahudi Yaman yang berpura-pura masuk Islam, lalu menyebarkan fahaman ekstrim tentang kepimpinan keluarga Nabi. Banyak riwayat menunjukkan beliaulah antara pencetus fahaman kelompok ini. Seterusnya, tragedi Karbala. Tragedi ini menguatkan lagi semangat pengikut untuk menegakkan kepemimpinan keturunan Ali sahaja, walaupun bercanggah dengan ajaran sebenar Islam. Faktor-faktor inilah yang akhirnya menimbulkan perpecahan besar dalam umat Islam. Seterusnya, isu-isu akidah Syiah. Antara isu-isunya ialah nikah mut'ah. Nikah ini membenarkan kawin sementara untuk tempoh tertentu, sedangkan Nabi Muhammad SAW mengharamkannya untuk selama-lamanya berdasarkan hadis sahih dan ijma' sahabat. Seterusnya, solat. Bagi Syiah membolehkan jamak solat tanpa sebab, menambah lafaz dalam azan seperti hayya 'alal khairil amal, dan hanya bersujud di atas tanah atau kurbah atau turbah Karbala. Seterusnya, ritual Karbala ataupun Asyura. Pada 10 Muharram, mereka meratap kematian Husain. Bahkan ada yang mensederakan diri. Sedangkan dalam Islam, Nabi SAW menganjurkan kita berpuasa pada hari Asyura sebagai tanda syukur, bukannya meratap. Baiklah, seterusnya, peranan Muslim mempertahankan akidah. Sebagai Muslim, kita wajib mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, terutamanya para guru yang mempunyai pengaruh besar terhadap pelajar. Antara peranan penting ialah mendidik dengan ilmu akidah yang benar. Guru mesti membimbing pelajar dengan hujah dan kuku, bukan sekadar ikut-ikutan. Seterusnya, menjadi qudwah hasanah. Akhlak guru yang baik memberi kesan mendalam kepada murid. Selain itu, membanteras ajaran sesat. Jika ternampak unsur penyelewengan, guru wajib menjelaskan yang hak dan menolak yang batil. Seterusnya, mengintegrasi nilai akidah dalam semua subjek, bukan hanya dalam pendidikan Islam, tetapi juga dalam sains, sejarah, dan bahasa.
semua subjek boleh dikaitkan dengan tauhid ataupun ketuhanan. Seterusnya dan yang terakhir, membina suasana sekolah berteras Islam dengan budaya solat berjemaah, tazkirah dan penghayatan Al-Quran. Saya yakin dengan tindakan ini boleh menguatkan lagi akidah seseorang muslim. Baiklah, berikut merupakan dalil Al-Quran dan hadis. Al-Quran menegaskan bahawa kepimpinan diputuskan melalui syura, bukan karena keturunan. Ayat 28 surah Asy-Syura yang bermaksud, dan urusan mereka diputuskan dengan syura antara mereka. Ini membuktikan Islam menolak idea kepimpinan diwarisi secara otomatik melalui nasab. Syiah juga mendakwa Imam Maksum, sedangkan Al-Quran menyebut dalam surah An-Nisa ayat ke-28, Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu karena manusia itu dijadikan lemah. Ayat ini menunjukkan manusia kecuali para nabi tidak terpelihara daripada kesilapan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadis, janganlah kamu mencela sahabatku. Demi Allah, jika salah seorang daripada kamu membelanjakan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, dia tidak akan menyamai satu cupak atau setengah cupak daripada amalan mereka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini membuktikan bahawa sahabat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Maka sikap Syiah yang menghina sahabat jelas bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, kita mesti sedar bahawa akidah Syiah Imamiyah banyak bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Soalnya, adakah kita rela melihat umat Islam terus keliru dan berpecah belah karena fahaman ini? Adakah kita mahu generasi muda kehilangan pedoman karena terpengaruh dengan penyelewengan akidah? Semestinya tidak. Maka peranan kita sebagai individu muslim ialah mempertahankan akidah, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat agar tidak tersesat. Ingatlah, akidah adalah asas kehidupan seorang muslim. Jika akidah rosak, maka runtuhlah segala amal ibadah. Tapi jika akidah teguh, insya-Allah segala amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, marilah kita berdoa agar Allah menetapkan hati kita di atas jalan kebenaran, menjauhkan kita daripada ajaran sesat dan mengekalkan kita dalam rahmat-Nya. Sekian, terima kasih. Saya teruskan kepada panel yang kedua. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan aliran pemikiran Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Murji'ah ni ialah golongan yang memisahkan amal daripada keimanan, mengatakan bahawa iman itu hanya pengakuan di hati dan lisan tanpa memasukkan amal perbuatan sebagai sebahagian daripada hakikat iman. Maksudnya, mereka hanya beriman dalam hati dan lisan, namun mereka tidak melakukan amal ibadah seperti solat, zakat dan berpuasa. Nama Murji'ah sendiri berasal daripada perkataan Arab iaitu irja, yang bermaksud menangguhkan atau menunda. Maksudnya, mereka menangguhkan penghakiman ke atas orang Islam yang berdosa besar kepada Allah semata-mata, tanpa berani menghukum mereka kafir seperti yang dilakukan Khawarij. Mereka juga berpegang bahawa amalan bukanlah syarat sah iman. Sebaliknya, iman cukup dengan i'tikad dalam hati. Seterusnya, sejarah aliran pemikiran Murji'ah. Kemunculan Murji'ah dipengaruhi oleh suasana politik. Mereka cuba menenangkan ketegangan umat dengan menolak pertikaian antara sesama Islam. Walaupun niat asal mereka untuk mengurangkan perpecahan, namun fahaman ini akhirnya melahirkan pandangan yang terlalu longgar tentang kedudukan amal dalam iman sehingga dikritik oleh ramai ulama ahli sunnah wal jamaah. Aliran Murji'ah muncul pada penghujung abad pertama Hijrah selepas berlakunya pergolakan besar dalam dunia Islam seperti pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan serta peperangan Jamal dan Siffin. Dalam keadaan masyarakat berpecah, muncul golongan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, manakala aliran Mu'tazilah pula meletakkan mereka pada kedudukan pertengahan. Sebagai reaksi terhadap pandangan keras ini, Murji'ah tampil dengan pandangan yang lebih longgar, iaitu menegaskan bahawa pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin, manakala hukum ke atas mereka ditangguhkan kepada Allah pada hari akhirat. Seterusnya, kita beralih kepada faktor kemunculan aliran Murji'ah.
terdapat 3, iaitu yang pertama ialah kesan fitnah politik dan peperangan. Selepas pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan, berlaku perang Jamal dan perang Siffin antara para sahabat besar. Umat Islam berpecah belah sehingga timbul persoalan, siapakah yang benar dan siapakah yang salah? Murjiah muncul dan sikap menangguhkan penilaian, menyerahkan urusan itu kepada Allah. Yang kedua ialah reaksi terhadap Khawarij. Khawarij sangat tegas sehingga mengkafirkan pelaku dosa besar. Murjiah lahir sebagai reaksi yang bertentangan, iaitu menolak ta'rif, takfir dan menangguhkan urusan dosa besar kepada Allah agar tidak mudah menghukum sesama muslim. Dan yang terakhir ialah kekeliruan tentang hakikat iman. Pada zaman awal Islam, timbul perdebatan apakah iman itu hanya keyakinan dalam hati atau mesti disertai ucapan dan amal. Murjiah memilih jalan bahawa iman ialah tasdik, pembenaran hati semata-mata, lalu amal dianggap tidak mempengaruhi iman. Saya terdapat isu akidah berkaitan aliran pemikiran Murjiah yang saya ambil dalam berita, iaitu pada bulan Mei 2021. Isu seorang usahawan kosmetik mengaku tidak suka solat dan mempersendahkan agama. Isunya ialah seorang usahawan kosmetik secara terang-terangan mengaku bahawa dia tak suka solat semasa siaran langsung. Kenyataan ini mencetuskan ledakan kontroversi dalam masyarakat. Mufti Kelantan mengulas bahawa kenyataan seperti ini tidak sepatutnya dibanggakan kerana solat adalah kewajipan dalam Islam, dan perbuatan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap amalan, bukan sekadar hati atau niat sahaja. Isu ini jelas menunjukkan sifat Murjiah kerana perkataan tak suka solat menunjukkan dia hanya beriman dalam hati namun tidak melakukan amal ibadah seperti solat. Oleh itu, peranan individu Muslim dalam mempertahankan akidah ialah mereka perlu mempelajari ilmu akidah yang sahih berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan pandangan ulama muktabar. Hal ini penting supaya seorang Muslim tidak terpengaruh dengan ajaran sesat, fahaman ekstrim atau pemikiran liberal yang menyimpang daripada ajaran Islam. Yang kedua ialah individu Muslim juga berperanan menyampaikan dakwah dan mengingkari kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Rasulullah mengajarkan bahawa sesiapa yang melihat kemungkaran wajib mencegah dengan tangan, lidah atau hati. Usaha ini bukan sahaja menjaga diri sendiri, tetapi turut mempertahankan masyarakat daripada kerosakan akidah. Selain itu, membina kekuatan akhlak dalam kalangan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat melahirkan sifat dan akhlak mulia dalam diri masyarakat untuk mempertahankan akidah serta dapat menjadi contoh teladan yang baik kepada orang lain, sekaligus meningkatkan imej agama Islam. Dan akhir sekali ialah seorang Muslim perlu mengamalkan ajaran Islam dengan istiqamah, seperti menunaikan solat, berzikir dan menjauhi dosa besar, kerana amalan soleh dapat mengukuhkan iman dalam hati. Penghayatan Islam secara menyeluruh akan menjadi benteng daripada gejala murtad atau terpengaruh dengan ideologi yang bercanggah dengan Islam. Antara dalil yang menolak pemikiran aliran Murjiah ialah daripada surah Al-As. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalil di atas jelas menolak Murjiah bahawa iman cukup dalam hati tanpa amal. Contoh dalil yang digunakan oleh Murjiah ialah diambil daripada surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Murjiah berhujah bahawa dosa besar selain syirik tidak menyesatkan iman, kerana Allah boleh mengampuni dosa pelakunya. Antara dalil yang lain yang menolak aliran Murjiah ialah Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, dan malu itu sebahagian daripada iman.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menolak Murji'ah kerana menunjukkan amal perbuatan juga sebahagian daripada iman. Sebagai penutup, kita perlulah sedar bahawa terdapat banyak aliran pemikiran yang sesat yang perlu kita elak dalam hidup ini, kerana ianya dapat menjejaskan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta saya berharap apa yang kami berdua sampaikan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam diri, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis, salaka tariqan man salaka tariqan yaltamisu fihi ma ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang maksudnya barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.